Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi untuk video kali ini. Aku akan bawa isu soal Ustaz Fawaz, ahli parlimen daripada Parti PAS, menggantikan di tempat Nurul Izzah Pematang Pauh. Parti PAS ada buat murtamar, mereka panggil ramai-ramai, dan setiap ahli parlimen, setiap pimpinan-pimpinan di dalam PAS boleh bagi ucapan, boleh berkata-kata, boleh menipu, memfitnah, menghina, mencaci di atas pentas yang duk kata parti Islam tu. Dan ucapan depa tu depa akan selitkan macam-macam. Dia akan hina orang, dia akan maki orang, dia akan cerca orang, dia akan fitnah orang, dia akan kata macam-macam. Dia duk kata negara kita ni bukan negara Islam. Dia buat macam negara kita ni memang bermasalah dan negara memang menentang agama Islam, sistem perlembagaan semua menentang agama Islam. Kalau PAS perintah saja barulah negara akan jadi negara Islam. Kalau orang lain perintah dia tak jadi negara Islam. Dia duk kata negara kita akan jadi negara sekular. Kita akan ikut contoh-contoh budaya-budaya Yahudi. Sedangkan dia pun dia tak faham ni perundangan kita hari ni pun memang dah ikut sekular. Tapi sekular ni dia ada perpecahan dia ni terlalu banyak. Kalau kita nak bandingkan antara sekular Amerika Syarikat dan sekular Malaysia, sangat-sangat berbeza. Dan sistem perundangan antara Amerika Syarikat dengan negara kita pun sangat-sangat berbeza. Dan juga ikut sistem parlimen pun berbeza. Daripada antara Raja-Raja Melayu turun kepada Perdana Menteri, turun kepada ahli-ahli parlimen pun berbeza. Sangat-sangat berbeza. Memang tak sama. Tapi mereka menakut-nakutkan ayat sekular. Ayat-ayat ni ramai-ramai sangat pentaksub-pentaksub di bawah ni mereka tak faham. Sekular, liberal. Liberal itulah, liberalisasi lah, apalah apa semua. Cuba hampa tengok, di dalam sistem ekonomi pun ada liberalisasi juga. Jadi ni, ayat-ayat ni yang rakyat tak faham, mereka guna-gunakan, dia duk kata ni, negara kita duk nak ikut contoh-contoh Yahudi. Mereka akan gubal undang-undang supaya dia nak bagi negara kita jadi macam negara sekular. Dia buat pada aku, dia buat tuduhan-tuduhan jahat terhadap pemerintah hari ni. So, kita boleh fikir sepanjang 10 bulan ni, 10 bulan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, apa yang dah berlaku, apa yang dah digubal, apakah yang telah diubah. Tak ada satu habuk pun yang diubah. Malah tak ada pun penambahan-penambahan yang memerlukan 2/3 ke apakah, tak ada lagi pun. Tapi ni pembohongan, ni takut-takutkan yang dibuat oleh puak-puak ni sengaja nak takut-takutkan rakyat. Adakah ni perlembagaan negara kita hari ini, perundangan di dalam negara kita ini memberi ancaman terhadap agama Islam? Berlaku ataupun tidak? Jadi, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat aku ni, Wan Abdul Hadi. Jom sama-sama kita dengar ucapan Ustaz Fawaz dahulu. Ahli parlimen yang menjadi ahli parlimen yang menjadi adun ni daripada kalangan orang-orang yang tak faham tentang ajaran Islam, ataupun orang bukan Islam, ataupun orang yang Islam tapi pahamannya sekular, pahamannya liberal. Pakcik akan melihat undang-undang yang akan dibuat, undang-undang yang akan digubal ini adalah undang-undang yang pasti akan mencanggah dengan ajaran Dah Islam. buat ke? Itulah maksud ancaman Islam dalam negara. Okey, itu adalah ucapan daripada ahli parlimen Pematang Pauh, Ustaz Fawaz. Okey, dalam video ucapan dia tu jelas disebut apa? Disebut jika adun ataupun ahli parlimen yang dilantik itu tak faham tentang Islam, maka undang-undang yang akan digubal akan menjadi undang-undang sekular, bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Kita tahu dah, kita faham Ustaz Fawaz ni tuju kepada siapa. Kita bukan sehari dua main benda ni, kita faham, kita tahu dan jelas dia tuju kepada siapa. Cuma aku nak tanya sekarang ni, aku nak tanya Ustaz Fawaz, aku nak tanya dua soalan pada dia. Yang pertama, selama 10 bulan kerajaan perpaduan ini berdiri teguh, selama 10 bulan kerajaan Madani, bagi contoh, bagi tahu aku apa undang-undang yang telah digubal, yang akan digubal, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi tahu aku sekarang. Jawab soalan yang pertama. Apa undang-undang yang dah digubal ataupun apa undang-undang yang akan digubal oleh kerajaan perpaduan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Bagi tahu aku. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nak tanya dia apa? Yang kedua, aku nak tanya dia, selama 33 bulan, 33 bulan PAS menjadi kerajaan pusat, PAS duduk di Putrajaya, apa undang-undang yang telah digubal oleh PAS yang telah memperkasakan Islam di Malaysia? Bagi tahu aku. Jawab soalan ni. Ada buat kan? Okey, apa?
Bagi satu undang-undang yang dah digubal oleh PAS masa PAS duduk dalam kerajaan pusat, yang dah memperkasakan Islam dekat Malaysia ni. Jawab soalan tu. Okay? Aku mohon Ustaz Fawaz jawab dua soalan ni. Sebab apa? Sebab inilah dia contoh cara politik yang dimainkan oleh PAS, pemimpin-pemimpin PAS yang menipu rakyat, menghasut rakyat, okay? Menakut-nakutkan rakyat. Kononnya kerajaan hari ini anti kepada Islam, tak mesra Islam, nak menjahanamkan Islam. Ini dia salah satu contoh ucapan daripada pemimpin PAS sendiri yang mengucang-ngacirkan, menghancurkan, menghasut kesepaduan rakyat kita dekat Malaysia ni. Contoh aku bagi tahu kat korang semua, okey? Jadi aku cabar Ustaz Fawaz jawab soalan aku ni. Dua soalan jawab. Okey? Sampai hari ni dia tak dapat buktikan pun. Malah waktu dia memerintah pun dia tak buat apa pun. Dan sekarang ni Terengganu 33-0. Dia pembangkang tak ada pun. Sampai hari ni tak buat hudud. Sampai hari ni tak buat RUU 355. Kan? Kat Kelantan hanya ada 2 ke 3 pembangkang. Tak buat pun yang daripada jajah hudud RUU. Tak buat pun. Hanya sembang je. Sembang hanya nak takut-takutkan. Demi nak lah. Demi nak undi. Demi nak kekalkan kuasa. Demi nak dapat menjadi ahli parlimen. Demi nak jadi kerajaan. Sebab apa? Mereka tak mau. Mereka hilang undi tu. So macam mana cara untuk mereka tak hilang undi? Salah satunya dengan keluarkan kenyataan hak yang macam ni. Kalau perundangan hari ni sangat-sangat memberi ancaman kepada negara kita, of course, dah digubal dah. Soalnya, PAS ada di dalam kerajaan pun, PAS tak buat apa pun. PAS tak upgrade pun perundangan negara kita. Malah siapa yang tanya soal hudud, siapa yang tanya soal-soal RUU 355, ini semua mulut-mulut syaitan yang dikeluarkan oleh hadiah awang. Cuba hamba tengok, putar belik ke tak ni, puak-puak ni. Hanya apa? Hanya modal politik. Hanya nak raih undi. Oh, kononnya nak buat Islam, nak buat negara Islam. Dah dapat kuasa, haram pejadah apa pun tak buat. Makan gaji buta. Kita kalau macam kita nak perjuangkan agama, kita nak perjuangkan untuk nak ubah sistem, kita perlu mula daripada tempat kita dulu. Pergi dakwah orang-orang supaya tinggalkan maksiat, tinggalkan keburukan, tinggalkan kemungkaran. Mula daripada bawah, mula daripada kelompok-kelompok kita. Barulah bila dah berjaya, dah berkembang, barulah kita ubah habis semua ni. Tapi ini dekat Kelantan 33 tahun, 30 tahun lebih dah memerintah Kelantan. Maksiat paling teruk sekali. Anak luar nikah paling ramai sekali di dalam negara kita. And daripada Kelantan. Sedangkan Kelantan rakyat hanya ada 2 juta lebih je. Kes penagihan dadah tara mana? Kes seluduk barang-barang subsidi yang dihantar kepada sepadan Thailand. Berapa banyak kejahatan-kejahatan hak yang dibuat ni? Langsung pimpinan-pimpinan mereka tidak berusaha untuk cegah daripada negeri mereka dulu. Oh, mampu buat hudud, mampu buat RUU 355. Dah berkuasa, geng. Dah sekarang ni dah jadi menteri besar baru. Dah ada kabinet baru, dah ada ni baru-baru semua. So, laksanakan apa yang hampa duk jajah selama ni, yang hampa duk tunggang selama ni. So, itu je. Laksanakan. Ini duk nak laksanakan kat tempat yang hampa dah perintah puluhan tahun pun duk tak mampu. Tak payah sembang lah duk nak buat satu Malaysia ni. Dan apa yang dibawa oleh parti hampa ni, jujur cakap, adalah perpecahan. Perpecahan tak kira daripada adik-beradik, mak bapak, sepupu sepapat, macam saudara mara, perpecahan. Sebab hampa tanam doktrin supaya orang yang tak bersama dengan hampa ibarat menolak agama Islam, menolak Islam. Sehingga tara tu yang diasuh oleh pimpinan nombor 1 tu. Kalau hampa ingat dulu, bukan main kata perlembagaan hari ni adalah perlembagaan penjajah. Last kali dia angkat sumpah, wallahi, kan, kami akan mempertahankan perlembagaan hari ni. Cuba hampa fikir tengok. Dia yang kata perlembagaan penjajah, tapi dia bersumpah mempertahankan perlembagaan hari ni. Tambah-tambah waktu dia angkat sumpah sebagai duta khas bertaraf menteri. Lagi teruk. Dia nak kena wallahi wa billahi wa tallahi akan mempertahankan perlembagaan. Jadi itulah orang kata hipokrasi demi hipokrasi yang dibuat oleh puak-puak lebay ni. Oh, sebelum ada kuasa duk perjuangkan agama gila-gila punya, dah dapat kuasa haram pajadah apa pun tak buat. Bila pula macam sesuatu isu tu, contoh macam sebelum ni 18 kursi je daripada PAS boleh jadi kerajaan. Sekarang ada 70 kursi lebih tak dapat jadi kerajaan. Oh, dia boleh kata kiamat dunia ni. Disebabkan 74 kursi, 73 kursi tu tidak menguntungkan dia. Yang baru-baru ni pula ahli parlimen Kuala Kangsar
keluarkan kenyataan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Harakah Delhi keluarkan apa kenyataan? Harakah Delhi keluarkan kenyataan perlu bertaubat ahli Parlimen Kuala Kangsar disebabkan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim sehingga taruh tu nak abang bingat mak. Pikir lagi. Perlu bertaubat disebabkan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau hampa perhatikan UMNO dengan PAS disebabkan baru-baru ni selepas pilihan raya UMNO menolak untuk bersama dengan PAS. Apa dia tak kata dekat UMNO? Cuba tengok kalau UMNO bersetuju untuk bersama dengan PAS, tubuh kerajaan pusat dia punya sayang peluk cium punggung UMNO ni Allah saja yang tahu. Disebabkan UMNO menolak untuk bersama dengan PAS. Kau-kaunya dia hentam kau-kaunya. Jadi yang berfikir sendiri, orang yang memperjuangkan agama dengan orang yang tunggang agama sangat-sangat berbeza. So, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.